Are you ready? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Cikgu Rosa dalam kelas Bahasa Melayu tahun 6. Pada hari ini, kita akan belajar satu kemahiran iaitu kemahiran menulis karangan jenis catatan. Standard kandungan yang terpilih 3.3 membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul. Standard pembelajaran 3.3.4 membina kerangka dan menulis pelbagai jenis karangan. Objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pembelajaran murid dapat menghasilkan jadual kerangka karangan dan membina karangan jenis catatan dengan lengkap. Baiklah murid-murid, apa itu karangan jenis catatan? Karangan catatan ialah karangan tentang peristiwa yang dialami oleh penulis. Karangan catatan juga dikenali sebagai diari. Cara penulisan karangan ini sama seperti karangan jenis cerita, namun mempunyai format yang khusus. Urutan peristiwa atau aktiviti hendaklah disusun dengan baik agar cerita mudah difahami. Baiklah murid-murid, lihat paparan cikgu. Ini ialah contoh buku teks tahun 6 muka surat 4. Aktiviti yang dijalankan ialah murid diminta menulis karangan jenis catatan dengan lengkap. Terdapat dua jenis format karangan catatan, iaitu karangan catatan sehari dan karangan catatan beberapa hari. Ini pula contoh karangan catatan sehari. Tajuk karangan, aktiviti gotong royong. Ini pula karangan catatan beberapa hari. Tajuk karangan, pulang ke kampung. Mari kita lihat format penulisan karangan catatan jenis sehari. Terdapat 3 perkara penting yang perlu murid-murid hafal, iaitu hari, tarikh dan masa. Hari dan tarikh terletak di bahagian atas dan ditulis sekali sahaja. Lihat pada kotak kuning. Khamis, iaitu hari, 6 Ogos 2018 ialah tarikh. Manakala di bahagian kiri, dalam kotak merah terdiri pada masa. 7 pagi sehingga 9.30 pagi. Masa dicatat dari mula hingga tamat program bergantung kepada aktiviti. Di sebelah kanan merupakan isi cerita. Ini pula format penulisan karangan catatan jenis beberapa hari. Terdapat 3 format penting iaitu hari, tarikh dan masa. Sama seperti catatan sehari, bukan? Hari dan tarikh program ditulis mengikut urutan beberapa hari. Masa pula dicatat di atas isi cerita seperti contoh karangan. Dalam sehari, himpunkan aktiviti dalam satu masa. Contoh, pagi, petang dan malam. Murid boleh lihat contoh karangan ini. Ini merupakan contoh karangan 3 hari. Sabtu 1 Jun 2013. Masa diikuti cerita. Ahad 2 Jun 2013. Masa diikuti dengan cerita. Dan hari ketiga Isnin 3 Jun 2013. Masa diikuti dengan cerita. Baiklah, ini formula karangan catatan. Murid-murid boleh hafal. Ha, ta, ma.
Ha untuk hari, ta untuk tarikh dan ma untuk masa. Ingat sekali lagi, ha, ta, ma. Baiklah. Mari kita jawab soalan ini. Kamu telah menyertai satu perkhemahan unit beruniform di sekolah kamu selama 2 hari. Tuliskan sebuah karangan catatan sepanjang perkhemahan itu dengan lengkap. Murid-murid sekalian, bagaimana cara mudah mendapatkan idea untuk menulis karangan? Baik, yang pertama, kita guna teknik penyoalan untuk mendapatkan idea menulis. Jika dalam bahasa Inggeris, kita perlukan 5W dan 1H, iaitu what, where, when, who, why dan how. Dalam bahasa Melayu, cikgu galakkan kamu guna B, A, D dan S. B menunjukkan masa kita melakukan aktiviti. Apa pula menunjukkan aktiviti yang kita jalankan. Di mana merujuk kepada tempat aktiviti dijalankan. Siapa menunjukkan orang yang terlibat dalam aktiviti. Ini pula cara kedua, iaitu bina jadual kerangka karangan. Murid-murid hasilkan satu jadual yang terdiri daripada hari, tarikh, masa. Di bahagian isi, catat hanya kata kerja dan aktiviti. Kita mulakan dengan pukul 4 petang, berkumpul di Dewan, mendaftar, mendengar taklimat, dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil. Pukul 6.30 petang, bergerak ke tapak perkhemahan, diberikan tunjuk ajar, memasang khemah, dibimbing oleh guru. Pada pukul 10 malam, menyertai pertandingan nyanyian, berehat dan tidur. Ini pula hari kedua. Mulakan dengan hari dan tarikh juga dan masa di sudut kiri. Kita mulakan dengan seawal pagi 5.45 pagi. Bangun awal dan mandi, mendirikan solat subuh, makan sarapan. Seterusnya, pukul 7 pagi, kawat kaki, memasak, menyiapkan hidangan, membersihkan khemah. Dan penutup kita, pukul 2 petang, murid pulang ke rumah, perasaan gembira, perasaan bangga dan berikan sedikit pengajaran iaitu tujuan aktiviti dijalankan. Baiklah, mari kita lihat contoh karangan kita hari pertama. Masih ingatkah formula kita? Ha, ta, ma. Hari dan tarikh kita letakkan di sudut atas sekali, Rabu 20 Januari 2020. Kemudian diikuti masa, pukul 4 petang. Isi cerita kita, saya dan rakan-rakan berkumpul di Dewan. Kami mendaftar nama sementara menunggu rakan-rakan yang lain tiba. Selepas mendaftar, kami mendengar taklimat daripada guru yang bertugas, iaitu Cikgu Zakaria dan dibantu oleh Cikgu Salbiah. Saya dan rakan-rakan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Masa seterusnya, 6.30 petang. Selepas itu, saya dan ahli kumpulan bergerak ke tapak perkhemahan untuk memasang khemah. Kami diberikan tunjuk ajar oleh guru pembimbing iaitu Cikgu Rosa dan Cikgu Zainab. Kami bertungkus lumus memasang khemah yang telah disediakan. Dan pada waktu malam, saya memilih masa 10 malam. Saya dan rakan-rakan juga menyertai pertandingan nyanyian secara berkumpulan. Nyanyian kami mendapat perhatian para juri kerana keharmonian yang wujud dalam suara setiap ahli. Kami berasa sangat gembira dan berpuas hati. Setelah tamat pertandingan, kami berehat dan tidur di dalam khemah. Baiklah, murid-murid boleh lihat dengan jelas. Terdapat beberapa perkataan yang cikgu telah warnakan dengan warna merah. Ini adalah kata kerja yang telah kita masukkan dalam jadual tadi. Untuk hari kedua, Khamis 21 Januari 2020, masa 5.45 pagi. Saya dan rakan-rakan bangun awal dan membersihkan diri. Seusai solat, kami menuju ke kantin untuk sarapan pagi.
Saya dan rakan-rakan menikmati sepinggan nasi lemak dan secawan teh panas untuk alas perut. Di sini, cikgu masukkan peribahasa alas perut. 7 pagi, kami bergerak ke tapak perhimpunan untuk latihan kawat kaki. Kemudian, kami menyediakan peralatan memasak untuk pertandingan memasak. Kami diberikan tugasan untuk memasak kari ikan. Kami bagaikan aur dengan tebing kerana bertungkus lumus untuk menyiapkan hidangan tersebut. Keputusan pertandingan memasak diumumkan. Kumpulan kami mendapat tempat pertama. Setelah selesai, kami membuka kemah dan membersihkan tapak perkemahan. Satu lagi peribahasa cikgu masukkan iaitu bekerjasama ataupun bertungkus lumus menyiapkan hidangan. Cikgu masukkan bagaikan aur dengan tebing. Penutup cerita kita, 2 petang. Pengalaman berkemah bersama rakan-rakan di sekolah amat menyeronokkan. Saya berharap agar aktiviti perkemahan seperti ini dapat dijalankan pada masa hadapan kerana aktiviti ini dapat melatih diri kita untuk lebih berdikari dan berdisiplin. Semua peserta perkemahan pulang dengan membawa 1001 kenangan. Bagaimana murid-murid? Senang kan? Baiklah, apakah kata kunci? Kata kunci untuk karangan kita tadi, yang pertama, kata kerja ataupun aktiviti. Kerana kata kerja dan aktiviti dapat membentuk idea karangan. Yang kedua, masukkan juga suasana dan peribahasa. Contoh berhati-hati sewaktu menggunakan pisau dan memasak. Ataupun suasana bertungkus lumus sewaktu memasang khemah. Peribahasa yang cikgu masukkan tadi, alas perut dan bagai aur dengan tebing. Yang ketiga, kata kunci kita, masukkan juga perasaan. Gembira, teruja, tidak sabar, takut atau sedih. Yang keempat, masukkan juga unsur suspense jika ada. Contoh, sewaktu tidur terdengar bunyi yang menakutkan. Tentu pembaca akan seronok mendengar cerita kita, bukan? Baiklah, selain karangan jenis catatan, kita juga boleh guna isi yang sama untuk karangan berita, karangan laporan dan karangan jenis cerita. Ini tips penting. Penting untuk kita baca soalan dan fahami kehendak soalan. Ingat tak murid-murid, 3 format karangan catatan iaitu ha, ta, ma. Hari, tarikh dan masa. Seterusnya, jangan masukkan dialog atau perbualan dalam penulisan karangan jenis catatan. Ingat murid-murid. Baiklah. Semoga apa yang cikgu beri dapat memberi manfaat kepada semua murid yang menonton. Terima kasih kerana bersama saya. Sekian, terima kasih.